Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya lagi Cikgu Haslina untuk pembelajaran matematik tambahan KSSM tingkatan 5 di bawah tajuk pembezaan. Baik, untuk video kali ini Cikgu akan fokuskan kepada standard kandungan 2.4, aplikasi pembezaan dan standard pembelajaran 2.4.6, mentafsir dan menentukan perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti. Okey. Idea untuk perubahan kecil dan penghampiran. Jadi, kalau lihat pada gambar yang pertama ini, idea mengenai perubahan kecil dia adalah kita lihat kepada kuku kita memanjang untuk satu hari. Terlalu kecil pemanjangan dia. Inilah ideanya tentang perubahan kecil yang dimaksudkan seperti ini. Ataupun jika kita menanam pokok, helaian daun pokok itu memanjang dengan sangat kecil. Jadi ini idea tentang perubahan kecil dalam pemanjangan daun pokok itu. Alright. Kemudian kalau kita ada graf macam ni. Graf Y sama dengan Fx. Daripada titik A, koordinat XY menghala ke titik B. Dia sudah bergerak sedikit ke titik B. Titik B ni kita bayangkan titik yang sangat dekat dengan titik A. Jadi nilai X ni akan berubah sedikit sahaja, di mana X yang asal tambah sedikit delta X. Delta itu perubahan kecil dalam X. Dan nilai Y nya pun akan berubah sedikit dengan menambah delta Y. Delta Y itu perubahan yang sedikit sahaja. Itu dari A pergi B. Dan kalau dua titik ini kita hubungkan, kita dapat cari kecerunan dia. Kita akan kira delta Y iaitu perubahan kecil dalam Y bahagi dengan delta X iaitu perubahan kecil dalam X. Jadi di situ kita dapat kecerunan delta Y per delta X. Nilai kecerunan itu kalau kita gerakkan titik B ni, sekiranya dia semakin hampir dengan titik A, akhirnya dia berjumpa di titik A, nilai ini hampir sama dengan nilai kecerunan tangent iaitu dy dx. Kita dah pernah bincang dy dx ini adalah kecerunan tangent. Jadi itu yang kita boleh cari. Perubahan kecil dalam Y kita boleh dapat nilainya dengan mengambil dy dx darabkan dengan perubahan kecil dalam X. Baik. Untuk contoh yang pertama kita lihat di sini. Bagi setiap fungsi berikut, cari perubahan kecil dalam Y. Soalan minta delta Y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam X yang diberi. Ini adalah fungsi Y. Sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Dan x-nya menokok daripada 1 kepada 1.05. Menokok ini maksudnya bertambah daripada 1. Asalnya dah jadi 1.05. Jadi untuk soalan ini, kita boleh cari delta x. Berapa x tu berubah? Kita ambil nilai yang baru tadi, 1.05. Tolak dengan nilai x yang asal. Jadi kita dapatlah perubahan kecil dalam X. 1.05 tolak 1. Itu kita dapat 0.05. Sikit saja dia berubah. 0.05. Kemudian soalan minta kita cari delta Y. Ingat lagi tadi, kita ada delta Y per delta X. Hampir sama nilainya dengan dy per dx. Jadi kita akan guna pemahaman kita yang inilah untuk mencari delta Y. Baik, untuk mencari delta Y kita perlu cari dy dx terlebih dahulu. Dy dx di sini kita terus bezakan Y terhadap X. Kita akan dapat 3 darab 4, 12. X kuasa 3 tolak 1, 2. Yang kedua, 2 darab 3, negatif 6. X kuasa 2 tolak 1. X sahaja tinggal. Itu adalah dy dx kita. Akhirnya kita akan cari perubahan kecil dalam Y. Perubahan kecil dalam Y hampir sama dengan dy dx kita iaitu 12 X kuasa 2 tolak 6X. Kemudian darabkan dengan delta X. Perubahan kecil dalam X yang kita dah cari tadi 0.05. Kemudian kita gantilah nilai X tu. Nilai X di sini adalah nilai X yang asal iaitu 1 tadi. Jadi kita terus gantikan 12 darab 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1. Darabkan semuanya itu dengan 0.05.
So, akhir sekali kita boleh dapat jawapannya adalah 0.3. Sekarang kita tengok pula contoh 2. Diberi y sama dengan 16 per x kuasa 2. Soalannya cari dy dx apabila x sama dengan 2. Dan seterusnya, tentukan nilai hampir bagi 16 per 2.02 kuasa 2. Okey, maksudnya ini kalau kita perhatikan, ini adalah nilai y yang baru. Okey, ini adalah nilai y yang baru. Ini adalah nilai y yang asal ini. Y asal. Okey, baik kita jawab dulu soalan yang pertama, cari dy dx. Diberi pada kita y sama dengan 16 per x kuasa 2. Jadi untuk pembezaan, kita bawa dulu x kuasa 2 tu ke atas, x kuasa negatif 2 untuk memudahkan proses pembezaan kita. Jadi dy dx kita akan dapat negatif 2 darab 16 negatif 32. X kuasa negatif 2 tolak 1 adalah negatif 3. Okey, kita permudahkan lagi. Negatif 32, kembalikan x tu ke bawah. X kuasa 3. Okey, ini adalah nilai dy dx dan dia kata apakah nilainya apabila x sama dengan 2. So, apabila x sama dengan 2, dy dx kita akan menjadi negatif 32 bahagi 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. So, negatif 32 bahagi 8 adalah 4. So, negatif 4. Baik, kita dapat nilai dy dx-nya sama dengan negatif 4. Right, seterusnya, soalan seterusnya tadi, tentukan nilai hampir bagi 16 per 2.02 kuasa 2. Jadi, kamu sangat perlu untuk faham bahawa ini adalah nilai yang baru untuk y. Jadi, untuk mencari nilai yang baru, y yang baru, kita hanya perlu cari y yang asal tadi, iaitu 16 per x kuasa 2 ini, y yang asal, tambah perubahan kecil dalam y. Okey, kita hanya perlu buat yang ini. Dapatlah nilai y yang baru, nilai hampir untuk y. Okay, sekarang kita perlu cari delta y terlebih dahulu. Okey, untuk mencari delta y. Baik, sekarang kita akan cuba cari delta y. Delta y ini boleh hadir dengan formula tadi. Delta y sama dengan dy dx darabkan dengan delta x. Okey, dia datang dari situ. Jadi untuk cari delta y, kita ambil dy dx. Dy dx pun kita dah kira tadi. Apabila x sama dengan 2, dy dx kita adalah negatif 4. Jadi kita boleh terus kira negatif 4. Okey, delta x di sini adalah perubahan kecil dalam x. Okey, perubahan kecil dalam x kita boleh lihat di sini. X asalnya tadi 2 dah menjadi 2.02. Jadi sudah bertambah. Jadi berapa perubahan dia? Kita ambil lah 2.02 tolak 2. So kita akan dapat perubahan kecil itu adalah 0.02. Dia bertambah sebanyak 0.02. Jadi kita akan darab di situ 0.02. Alright, kita gantikan. So kita akan dapat jawapan di sana adalah negatif 0.08. Okey, kita sudah dapat perubahan kecil dalam y. Jadi sekarang kita boleh cari nilai y yang baru. Kita gantikan saja nilai y tadi yang kita dah ada. Okey, y baru sama dengan y asal iaitu 16 bahagi x kuasa 2. X yang asal tadi adalah 2 kuasa 2 tambah delta y. Delta y sekarang adalah negatif 0.08. Okey, jadi 16 bahagi 2 kuasa 2, 4. Itu adalah 4. Tolak 0.08. So, kita dapat di sana 3.92. Ini adalah nilai y kita yang baru. Anggaran nilai y apabila x tu dah bertambah daripada 2 kepada 2.02. Jadi kita dapat lihat di sini, apabila x bertambah sedikit, y akan mula berkurang sedikit. Daripada asalnya tadi 4, sudah jadi 3.92. Okey. Perubahan kecil dalam y yang kita dapat nilai negatif tadi menunjukkan nilai y itu telah berubah sedikit. Okey, nilai y telah berubah sedikit kepada 0.08 nilai perubahannya. Kita lihat pula kepada contoh 3.
Diberi Y sama dengan 1 per punca kuasa X, cari peratus perubahan hampir. Okey, peratus perubahan hampir dalam Y apabila X berubah daripada 4 sebanyak 2%. Okey, diberi peratus perubahan dalam X. Jadi, kita kena recall balik. Peratus perubahan hampir dalam X kita dapat dengan cara kita cari delta X bahagi nilai X yang asal darabkan dengan 100. Okey, itu yang kita dapat 2%. Baik, sekarang daripada maklumat ini kita boleh cari delta X iaitu delta X per nilai X yang asal 4 darab 100 adalah sama dengan 2%. Jadi delta X di situ kita boleh dapat 0.08. 2 bahagi 100 darab 4. Okey, apabila kita sudah mendapat delta X, kita lihat kembali kepada soalan. Soalan minta cari peratus perubahan hampir dalam Y. Baik, sekali lagi, peratus perubahan hampir dalam Y diberi oleh formula perubahan dalam Y diberi oleh formula ini. Delta Y bahagi nilai Y yang asal darab 100. Okey, ini cara untuk mencari peratus perubahan dalam Y. Jadi, untuk ini, kalau kita perhatikan, kita perlu cari delta Y, kita perlu cari nilai Y yang asal dulu, baru boleh buat gantian untuk dapatkan peratus perubahan dalam Y. Baik, sekarang kita akan mula cari delta Y terlebih dahulu. Kalau lihat tadi delta Y kita boleh dapat dengan cara delta Y tadi kita boleh dapat dengan cara dy per dx darab dengan delta X. Okey, kalau masih ingat yang asal tadi. Jadi, di sini kita akan mula cari delta Y terlebih dahulu. Delta Y sama dengan dy dx per darab dengan delta X. Okey, jadi dy dx kita. Kalau lihat kepada Y sama dengan Y kita sama dengan 1 per punca kuasa X. Okey, kita ada Y yang ini. Y sama dengan 1 per punca kuasa X. Kita bawakan X tu ke atas dan tukarkan punca kuasa itu dalam bentuk indeks. Kita akan dapat X kuasa negatif 1 per 2. Jadi, dy per dx, kita akan dapat negatif 1 per 2 darab dengan X. Kuasanya tolak 1, kita akan dapat negatif 3 per 2. So, jika dipermudahkan, negatif 1 per 2 darab dengan X kuasa 3 per 2. Okey, ini dy dx. Dy dx ini akan kita ganti untuk mencari Y nanti. So, kita kembali mencari delta Y. Delta Y adalah dy dx kita. Negatif 1 per 2. X dah adalah 4. Kuasa 3 per 2. Darabkan dengan delta X kita tadi adalah 0.08. Okey, bila kita kira baik-baik, ambil kalkulator, kita akan dapat nilainya adalah negatif 0.005. Ini adalah perubahan kecil dalam Y yang kita dapat. Okey, sekarang kita sudah ada perubahan kecil. Kita sudah boleh ganti dalam delta Y di sini untuk mencari perubahan. Okey, sekarang Y yang asal juga kita boleh kira. Y yang asal adalah 1 per punca kuasa X dengan X-nya 4. Okey, sekarang kita akan terus mengira peratus perubahan dalam Y. Peratus perubahan dalam Y. Okey, jadi kita ambil saja formula itu. Delta Y iaitu negatif 0.005 bahagi Y yang asal. Y yang asal kita ambil buat gantian. 1 bahagi punca kuasa X-nya adalah 4. Kemudian darab dengan darab dengan 100. Okey, kita akan darab dengan 100 di sana. Jadi ini cara untuk mendapatkan perubahan dalam Y, peratus perubahan dalam Y. Dan bila kita kira, kita dapat jawapan di sana adalah 1%. Negatif 1%.
Baik, itu untuk penyelesaian soalan yang sebegini. Beberapa poin penting yang perlu kita ingat semula adalah cara untuk mencari peratus perubahan kecil dalam X dan cara untuk mencari peratus perubahan kecil dalam Y. Okey, dan dia sudah mengaplikasikan kaedah kita untuk mencari delta Y dan juga mencari delta X tadi. Baik, cikgu rasa sekian dulu. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan di sini dapat membantu kamu. Selamat belajar. Sekian. Terima kasih semua.